Rakyat Majlis. Hadirin yang dimuliakan dan menggunakan majlis kita pada kali ini adalah sama-sama kita segera menjunjung harapan dan impian mengalurkan baik-baik lirik lagu negaraku, lagu pendidikan bagaikan bara. Selamat datang para tetamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Tuan Haji Safruddin bin Haji Hussein, Ketua Majelis Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Tuan Haji Ali bin Saleh, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Baru, yang berbahagia Tuan Haji Zuhadi bin Wan Hassan, Ketua Penolong Pelajar Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Baru, yang berbahagia Encik Habib bin Yahya, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Terus, yang berusaha pada Pegawai PPD Kuala Terus dan juga PPD Kuala Terengganu, yang berusaha barisan pengetua dan guru besar serta wakil seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Berkedalam yang budiman, sebelum tabir majlis disingkat bagi menjunjung keberkatan dalam majlis ini, mari sama-sama kita menadah kedua tangan menyanyikan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Zakaria bin Mada. Majlis dengan selamatnya dan silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Padamu ya Allah, kami turunkan kesehatan dan keafiatan kami, pemimpin-pemimpin kami, keselamatan dan kemakmuran negara kami daripada musibah dan kesengsaraan. Kuatkan jiwa kami dengan takwa dan iman. Elokkan akhlak kami dengan mukjizat Al-Quran dan sunnah Rasul pilihan. Serta tambahkan ke dalam jiwa kami kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi segala godaan dan cabaran. Allahumma ya mujibad da'awat aqadiyal hajat. Ampuni dosa kedua ibu kami, guru-guru kami, saudara kami serta sekalian muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kami menadah kedua belah tangan kehambaan kami, melahirkan rasa syukur dan tidak terhingga kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kerana taufik dan inayah-Mu, kami diberi kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama dalam majlis rasmian studio digital PPD Kuala Terus yang insya-Allah akan dirasmikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Safruddin bin Haji Hussein, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. Mudah-mudahan majlis ini mendapat barakah darinya ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah untuk sentiasa menyebut nama-Mu, agar kami terus mengerti dan mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang sihat dan menjalankan ibadah kepada-Mu. Allahumma ya Qawi ya Aziz ya Fa'al lima yurid. Kurniakanlah kepada PPD daerah Kuala Terus khususnya dan negeri Terengganu kecemerlangan dalam semua bidang, baik akademik dan kerohanian. Kurniakanlah pimpin kami kesihatan yang baik khususnya kepada Tuan Haji Safruddin dan barisan pengurusan
serta pegawai-pegawai di peringkat kementerian, jabatan dan yang diberikan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab agar terus dapat menerajui dan memartabatkan pendidikan di negara ini ke arah pendidikan global yang lebih cemerlang. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur jazilan ya Rabbul Ustaz atas simpulan harapan dan hasrat serta mohon tenaga dalam baik-baik doa yang telah disampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kepada Yang Maha Pencipta, Penguasa dan Pentadbir jagat buana, Tuhan pengatur dan rencana yang adil. Sanjungan kemuliaan milik Nabi akhir zaman Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Selalu puji bagimu ya Rabb yang telah menghimpun dan menyatukan kami di triatak dan juga halakan ilmu ini untuk sama-sama kita gayakan dan kita sempurnakan majlis perasmian studio digital Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Lumpur. Justru selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan Dev-Dev jemputan, terutama kepada yang berbahagia Tuan Haji Safruddin bin Haji Hadi Husin, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia, atas kesediaan bertamu seketika di bumi Barakah ini demi memeriahkan dan menyempurnakan majlis ini. Sidang hadirin yang dihormati, meneruskan atur cara majlis kita pada hari ini, bersama-sama kita tumpukan perhatian dan kita telusuri tayangan video studio digital yang akan dipaparkan. Dipersilakan. From the
kasih ucapkan atas kebesaran meninggalkan pendengaran dan penglihatan tuan-tuan dalam menghayati aliran tersebut. Hadirin yang berbahagia, bukan rumput sebarang rumput, tapi halaman, bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon. Kata Anwar, bagi meningkat KBRI bicara dalam majlis kita pada pagi ini, majlis berjumpa dan bersilakan yang berusaha Encik Habib bin Yahya, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Nerus, untuk menyampaikan ucapan Abu Anwar. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam Kuala Nerus Prihatin. Salam mendepani pendidikan global. Yang berbahagia Tuan Haji Safuddin bin Haji Ali Hussein, Ketua Naga Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Satu tepukan gemuruh. Yang besar Tuan Haji Awi bin Saleh, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, mewakili pengarah. Yang besar Tuan Haji Wan Zuhaidi Wan Hassan, Ketua Penolong Pengarah, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu. Yang besar Cikgu Yunus, MPSM, Cikgu Alauddin, MGB, pegawai-pegawai pendidikan dalam Kuala Nerus, pegawai SSTP dan USTP, para pengetua dan guru besar, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis perasmian studio digital PPD Kuala Nerus. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, inilah satu-satunya PPD yang ada studio digital. Ya, di Terengganu. Dan untuk itu kita ucapkan juta terima kasihlah pada Tuan Haji Safuddin yang telah mengusahakan segala peralatan kelengkapan ini semasa beliau menjadi pengarah BSTP dahulu. Ya. Jadi atas usaha itu, maka kita sebagai penghormatan kepada Haji Safuddin, kita PPD Kuala Nerus menjemput beliau untuk merasmikan studio digital ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat bertepatanlah bila dipilihnya PPD Kuala Nerus, kerana dalam pertandingan digital peringkat negeri baru ini tahun lepas, daripada 46 acara yang dipertandingkan, Kuala Nerus telah memenangi 29 anugerah. Jadi bahagian besar dimenangi oleh Kuala Nerus. Jadi sangat bertepatanlah kalau Tuan Haji Safuddin telah memilih Kuala Nerus sebagai pusat studio digital. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita manfaatkanlah studio ini sebaik mungkin nanti, bukan saja untuk daerah Kuala Nerus, tapi kepada negeri Terengganu amnya. Dan kita juga PPD Kuala Nerus sedang berusaha untuk menjadikan daerah Kuala Nerus sebagai hub pendidikan digital. Ya. Dan kita akan buat pelancaran juga tidak lama lagi. Okay. Jadi saya juga ucap jutaan terima kasih kepada Ustaz Awi, Jabatan Pendidikan yang sentiasa memberi sokongan padu pada PPD Kuala Nerus. Dan kita terima kasih juga atas usaha Ustaz Awi, Sektor Perancangan yang telah merayu kepada kementerian sehingga kita setakat ini diluluskan sebagai PPD sendiri. Cuma kita tunggu waran perjawatan daripada GPA sahaja. Ya. Jadi juga terima kasih Tuan Haji Safuddin yang berusaha daripada dalam untuk membantu kita
menjadikan Kuala Lumpur sebagai PPD sendiri. Okay, saya ucapkan juta terima kasih sekali lagi pada Tuan Haji Saifuddin, Tak Awi, tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa memberi sokongan padu dalam menjayakan pendidikan Kuala Lumpur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Hamid bin Yahya atas ucapan tadu anwan bagi tabir berbicara sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Ali bin Salim, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Pukul Baru, ambil harapan untuk menyampaikan bingkisan ucapan Majelis Perkenalkan. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya pada atur bicara majlis kita pada pagi ini yang berbahagia, ya, bos kita, aura kita sentiasa berada di mana-mana, walaupun sekarang ini berada di kementerian telah dua jawatan yang disandang, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan dan terkini, pengarah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. Sabar dan tahniah kepada Tuan Haji Saifuddin bin Haji Ali. Insya-Allah hebat. Itulah watak beliau sebenarnya orang Terengganu, orang Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan. Seterusnya yang berusaha Encik Hamid bin Yahya, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Jabat Pendidikan Daerah Kuala Lumpur. Tuan Haji Wan Zuhaidi bin Yahya, Ketua Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Pegawai SIC Partners Plus, SISC Plus, pegawai daripada Jabat Pendidikan Daerah Kuala Lumpur. Kemudian sahabat saya Cikgu Yunus, YDP NPSM Terengganu Cawangan Kuala Lumpur. Terima kasih banyak juga merangkap pengetua Sekolah Menengah Kebahasaan pada Kemuking. Sahabat saya Ustaz Aznuddin bin Johan, pengurusi MGB Terengganu Cawangan Kuala Lumpur, menangkap guru besar Sekolah Kebahasaan Tuk Jembas. Seterusnya tuan-tuan pengetua dan juga guru besar, tuan-tuan sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama dalam satu majlis yang sangat bersejarah yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Saifuddin bin Haji Ali Hussein. Yang sesungguhnya pada pagi ini bagi Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, kita ucapkan tahniah kepada Tuan Haji Saifuddin kerana bersama dengan kita untuk menaikkan perasmian audio digital PPD Kuala Lumpur. Tahniah juga kepada Yang Berusaha Encik Hamid bin Yahya, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Lumpur, dan juga sahabat-sahabatnya di PPD Kuala Lumpur kerana berjaya untuk menjadikan PPD Kuala Lumpur ini sebagai PPD yang pertama mengadakan audio digital ini. Kita benar-benar di peringkat jabatan, kejayaan-kejayaan yang telah dipaparkan tadi, 29 kejayaan di peringkat Kuala Lumpur sahaja menggambarkan kejayaan yang sangat hebat anak-anak kita. Ini adalah merupakan sumbangan daripada tuan-tuan pengetua dan guru besar di sekolah yang telah memberikan rangsangan, semangat, motivasi yang begitu tinggi kepada guru-guru, penasihat dan juga guru-guru mata pelajaran untuk memastikan anak-anak kita mengambil bahagian. Kita melihat bagaimana Sekolah Kebahasaan Paya Bunga. Sekolah Kebahasaan Paya Bunga, saya minggu lepas saya pergi ke sana pun. Di mana sekarang ini sekolah ini kepadatan pelajar tak mampu lagi untuk menampung pemasukan murid. Terpaksa guru besar dan pihak sekolah menolak pemasukannya. Walaupun sebahagiannya datang daripada Sekolah Kebahasaan Sultan Sulaiman I dan juga Sulaiman II dan juga Sekolah Kebahasaan Tengku Apam Maryam. Tetapi oleh kerana kepadatannya sangat tidak mampu lagi menampung,
Jadi kehadirannya juga sangat berjaya, kehadiran sekolah. Dan kita melihat hari ini pihak kerajaan negeri, Menteri Besar dan juga Bapak Esko telah hadir ke sekolah melalui pintu belakang untuk melihat tanah, untuk memastikan bahawa sebenarnya akan berjaya untuk dibuka pintu lain dan pintu depan akan ditutup. Dan pihak sekolah mencadangkan supaya dibina padang untuk di belakang. Dan kita telah berbincang Jabatan Lewat Agama, tapi mereka merasakan tidak begitu sesuai menjadikan padang kerana tanah kena kubur. Tempat tuan kita main bola, saya ingat masa kecil dulu. Tak bersesuai. Jenazah di bawah, apakah kita sanggup untuk main bola di atas ke? Jadi apa-apa pun insya-Allah akan menjadi kenyataan akan datang. Kita pakar sekolah kebangsaan Payunga akan dibuka dan ada jalan di belakang. Kali satu ketika dulu pihak daripada kementerian banyak pembangunan datang ke jabatan dan datang ke sekolah untuk menutup sebenarnya sekolah ini. Sejarah saya ingat tuan-tuan sejarah. Sebab itulah kita melihat tuan-tuan sekalian, sekolah-sekolah kita ini apabila kita bangunkan, dia akan menjadi sekolah yang amat berjaya. Jadi daripada sebuah sekolah yang satu ketika SKM, sekolah kurang murid dan tidak begitu popular, tetapi akhirnya dia menjadi sekolah yang hebat dan sangat kondusif lah kelasnya. Saya masuk ke kelas sekolah tahun 1, saya hanya belajar cita-cita dia doktor, engineer, kemudian menjadi pegawai Pupanda. Dia kan jadi pegawai Pupanda lah. Tapi tak apalah, pegawai Pupanda dia lihat di sekitar dia hari ini. Ada yang jadi spesialis bahagian komputer dia kata. Tapi anak-anak kita dia melihat depan mata ni. Itu peras sekolah. Jadi kalau peras sekolah boleh memberitahu CCP itu satu karya sangat hebat. Jadi dengan adanya audio digital ini tentu sekali guru kita ada peluang. Ada peluang untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat untuk menyediakan platform bagi memastikan bahan pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak kita dan juga dapat dikongsi oleh semua guru lain. Jadi sebab itulah maknanya dengan adanya audio digital ini, saya ingat kita akan lebih luas lagi perjalanan kita ke hadapan perkembangan pendidikan di Terengganu ini, khasnya pendidikan di Kuala Lumpur. Kita melihat anak-anak kita yang berada di Kapunyo, Gemuruh, dalam sana itu ada hampir 2 km daripada sekolah kebangsaan Gemuruh. Mereka ini dari segi untuk dapatkan platform untuk internet dan sebagainya kurang diperolehi. Tetapi dengan adanya digital audio ini, bahan-bahan pengajaran dapat dihasilkan, ia lebih mudah sampai. Begitu juga anak-anak kita yang berada di Pakuh Jaya. Sebelum Pedah Belaya, sebelah kiri itu, dia ada Pakuh Jaya. Pakuh Jaya satu ladang dan perkampungan di situ. Anak-anak kita ramai. Begitu juga anak-anak kita yang berada di ladang Sentosa. Tak ada ladang. Kenapa tidak ada ladang Pakuh Jaya Sentosa ni? Di bekas Gusor. Gusor sekolah kebangsaan Pedah Belaya. Sebelum itu Gusor sekolah kebangsaan Padang Tebu. Macam tu Zahir. Awak tak pernah lagi. Saya pernah ke SMK Kuala Jengat. Duduk mulu di sana. Jadi apa-apa pun maknanya dengan adanya itu tahniahlah. Terima kasih Cikgu Ramli. Jadi apa-apa pun kita melihat bahawasanya insya-Allah kita dah bincang dengan Cikgu Wan Hadi tadi nanya dia. Apa-apa bantuan yang patut diberikan akan datang kepada PPD Kuala Lumpur untuk meningkatkan dari segi keberkesanannya dan juga dari segi penggunaannya, mula dari bahan-bahan yang perlu ada di sini. Sebab kita dari segi bahan tidak macam dulu lagi ada CD dan sebagainya. Sekarang ni bentuk digital. Semua ni dalam bentuk maya. Jadi inilah perkembangan baru teknologi yang perlu sama-sama kita ambil peluang untuk bersilat. Jadi terima kasih sekali lagi atas jemputan. Terima kasih Tuan atas kesudian untuk bersama dengan negeri Terengganu dan juga bersama untuk memastikan perkembangan momentum tinggi meningkat lompatan sarjana daerah Kuala Lumpur. Jadi terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas ucapan dan ungkapan pelajaran telah dikongsikan bersama sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia dan seluruh di Pekan Sari, Batang Jerami, Rabadu Boleh, Madani Boleh, Sambani Bali, kata rasmi, hajaknya kami untuk masuk itu
Majlis menghampar luas-luasnya lambang ucapan menjemput dalam persilakan yang berbahagia Tuan Haji Zahruddin bin Haji Ali Husin, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kependudukan Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan Majlis Perasmian Studio Digital PPD Kuala Lumpur. Majlis dengan penuh pondok takzimnya mohon silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara fungsi majlis sedap suara ya. Maknanya rasa macam kita bersama dengan Eddie apa si Tonggang. Suara lah memang kuat tinggi suara. Teruskan maknanya. Yang bahagia sahabat saya Ustaz Ali bin Saleh, Ali bin Saleh di malam pengarah perancangan dan juga pengusaha PPD. Kalau katakan tidak adalah calon lain untuk tanding Parlimen Kuala Lumpur. Maknanya cikgu tak boleh cikgu agresi juga. Style dia tak berubah. Dia bila sebut orang tu nak cakap jadi kuno. Jadi bila jadi ketua nazir ni dia tak boleh gitu. Yang berusaha Tuan Haji Hamid Wijaya PPD Kuala Lumpur, yang berusaha Tuan Haji Wan Zuhaidi Wan Hassan KPP USDP, sahabat saya yang banyak bantu saya, terima kasih banyak. Sebenarnya kejayaan Terengganu utamanya dalam anugerah pelestarian bermula dengan kehebatan KPP kita, dua orang KPP kita lah. Orang yang penting Tuan Haji Ajar, orang sekarang yang masih hingga sekarang lagi bila cikgu pergi ke mana-mana orang masih cakap tentang kehebatan Terengganu. Cuma dia kata bila cikgu keluar kurang sikit kejayaan. Aku dah sedar sikit. Aku dah sedar sikit. Jadi dia tendensi untuk membandingkan sangat tinggi. Kerana apabila kita menguasai, maka taupas kita kurang menguasai. Dan lebih mengecewakan kita apabila kita sangat yakin. Dan cikgu pun masa itu cikgu telah melihat SK pada setengah, cikgu rasa macam confident, tapi tidak, Allah tidak izinkan. Tapi tak apalah, itu merupakan sebahagian dari cabaran kita sebagai pemimpin YDP FPSN. Oh, cikgu tak raka Ustaz. Ustaz ni Haji Yunus jadi YDP. Oh, kan sebab bersama baju dia lain benda lain. YDP NGB serta sahabat saya SIP, SIC Plus yang sangat hebat lah. Terutamanya Cik Nazlan yang memang hebat. Memang. Cikgu bukan sengaja atau saja nak cek, tetapi di sana dia orang cakap tentang Nazlan kerana antara SIP yang paling banyak sekali menghasilkan itu. Jadi cikgu membuat satu perkara bukan kerana saja-saja. Bila cikgu keluarkan Cik Nazlan daripada pengetua, cikgu tahu upaya dia menulis sangat tinggi. Dan dia telah mengkhidmatkan perkara itu dalam pengusian amalan. Dan tuan-tuan pengetua besar yang saya cikgu cari sebenarnya muka baru, tak ada. Maknanya semua seorang dia. Ni yang perempuan di belakang pada tu. Ini sama cikgu ke? Ni. Nama cikgu? Anak cikgu dah puasa lah. Cikgu ke? Oh, okey. Okey, bakal. Kalau tengok mata tak pas. Okey. Jadi sebahagian inilah orang yang telah bersama cikgu. Cikgu jawab dulu apa yang Ustaz Ali ceritakan. Ustaz Ali bukan cerita tentang SK Payubunga. Jangan melihat cerita itu ialah cerita Payubunga. Cerita yang Ustaz Ali nak bawa ialah sekolah itu pada masa itu ialah sekolah SKM. Di mana semua orang menarik keluar. Murid-murid dan cikgu-cikgu juga mempunyai tendensi untuk keluar daripada sekolah itu. Maka apa yang kita buat di JPN pada masa itu ialah kita menukar kepimpinan sekolah. Dan kita pergi cari apa sumber, apa masalah dia, root dia. Dan akhirnya kita berjaya mengekalkan sekolah SK Payubunga. Dan terbaru yang cikgu difahamkan oleh Puan Rohaya yang sentiasa WhatsApp pada cikgu, dia kata telah melimpah. Dia kata untuk orang yang pergi ke sekolah itu.
apa yang perlu kita buat ialah sebagai pemimpin, kita melihat ialah apa kekurangan dan apa kekuatan yang ada di sekolah. Itu yang sebenarnya mesej yang nak sampaikan ke Lestari. Cikgu tahulah cikgu antara orang yang bermain atas kubur tu, tak tahu ada dosa banyak-banyak. Dan cikgu pernah mendang Nesan itu ingat ke bola, kan? Tadi bola mari molek, Nesan bola tu tembak Allah. Dan bukan orang biasa-biasa main situ. Mazuki Ismail main situ, Abdah Alif main itu, Yunus Alif main itu, Arwah Zakaria Musa main situ. Semua orang-orang hebat yang main, termasuk Rasa Pujian Hussein. Dan Ustaz Ali nak ceritakan adalah bagaimana kepimpinan sekolah boleh mengubah seperti mana apa yang berlaku sekarang. Dan saya nak tambah sikit cerita yang Ustaz Ali, Cikgu Hamid ceritakan. Dalam satu mesyuarat yang Mohd Menteri, ini rakaman, Cikgu berani Cikgu tanya tadi. Bukan live ni. Live tak apa lah. Live. Dalam satu mesyuarat, Yang Mohd Menteri kata, dia kata apa jadi pada PPD Kuala Lumpur. Dan kemudian wakil daripada Kementerian Pendidikan tidak dapat menjawab. Dan salah seorang menjawab, dia kata apabila kita mengekalkan PPD Kuala Lumpur, maka dia kata Kuala Terengganu akan lebih kecil daripada Kuala Lumpur. Ini cerita yang benar dan cikgu cerita. Dan cikgu itu bercampur, dia kata bukan. Cikgu kata Kuala Terengganu kekal lebih besar daripada Kuala Lumpur dan Kuala Terengganu kekal lebih besar daripada Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur boleh bergerak sendiri dan lebih besar daripada Marang dan juga lebih besar daripada Stiu sebagai Solo, sebagai sebagai sebuah daerah. Dan Yang Mohd Menteri terus kata, dia kata kalau macam tu buat kajian semula. Buat kajian semula, saya nak PPD Kuala Lumpur ini kekal sebagai sebuah daerah. Dan cikgu telefon kepada tuan pengarah, kata macam mana timbul perkara ini? Dia kata data ini diberi oleh PPN. Diberi oleh PPN. Dia kata tak. Yang pikat di sana itu silap. Yang pikat di sana, di PRD ke atas di mana, silap. Yang mengatakan daerah kita akan menjadi lebih besar daripada Kuala. Tapi Alhamdulillah, Yang Mohd Menteri ini, Yang Mohd Menteri Datuk Menteri Pendidikan kanan kita tetap. Dia kata Kuala Lumpur mesti kekal sebagai sebuah daerah. Maka Alhamdulillah, Sahawi pun menggerakkan dan mengekalkan PPD Kuala Lumpur. Kerana cikgu takut apa yang kita nak jawab kepada Yang Maha Tuanku kalau daerah ini hilang daripada radar kita. Kerana yang rasmi kan ialah yang nama Kuala Lumpur ini berdasarkan pada nama Yang Maha Tuanku Sultan kita dan dirasmikan oleh Perdana Menteri dalam sukma kita. Jadi maksudnya Kuala Lumpur Alhamdulillah akhirnya jadi kita boleh kekal sebagai Kuala Lumpur. Dan kita tahu Kuala Lumpur merupakan sebuah daerah yang mungsuh tetapi telah kita begitu banyak kejayaan. Jadi saya ucapkan sahabat dan tahniah kepada pimpinan di PPD dan juga pimpinan di sekolah. Marilah kita bisa dan baik kenapa kita mengadakan ataupun apa tujuan kita berkumpul pagi ini. Kita sebenarnya di Kuala Lumpur ini kita ada kekuatan yang sangat hebat. Kita ada Cikgu Jah, kita Cikgu Noliza yang dan pasukan dia yang sangat hebat. Dan Alhamdulillah kesan daripada itu apabila Cikgu Aziz Timbalan Pengarah Kanan di masa itu, dia tanya cikgu, dia kata daerah mana yang sesuai untuk kita beri studio digital ni, pusat studio digital ni. Cikgu kata kena beri Kuala Lumpur. Dia kata kena beri Kuala Lumpur. Dia kata pasal apa tu? Satu, saya kata memang dia mencipta kepercayaan. Satu lagi, dekat rumah cikgu lah. Dan cikgu kata, dan cikgu kata sebenarnya yang dekat rumah cikgu tu nombor 2, nombor 8, nombor 20 ke. Tapi sebenarnya kata dia telah berdiri dengan sendiri sebenarnya. Dan dia ada tamat tema yang kedua di Terengganu dan dia telah menguruskan PPT juga begitu terpaksa. Dan Alhamdulillah Yayasan Tun Siang bersetuju untuk memberi kepada DSTP pada masa itu 20 PPT dan kita memilih untuk meletakkan studio digital ini, pusat digital ini di Kuala Lumpur. Maka insyaAllah hari ini kita akan merasmikan ini secara
dan Cikgu Aziz, AB Aziz akan datang juga kerana dia nak lihat apakah lagi peluang-peluang yang akan perlu di-upgradekan untuk studio kita ini. Balik pada itu, mengapa kita perlukan pusat audio, pusat studio digital ini? Yang pertama ialah untuk keperluan revolusi industri itu sendiri. Kita lihat sekarang ini kita telah dituntut untuk menyediakan keperluan, menyediakan murid-murid kita, menyediakan guru-guru kita dalam kita nak menyediakan murid-murid kita pada pasar antarabangsa global player. Kita lihat bagaimana China telah bergerak, kita lihat bagaimana India telah bergerak dan mereka menguasai bidang-bidang ICT yang ada di dunia sekarang. Kita lihatlah apa saja, di mana saja kita akan nampak orang China dan juga orang India telah berada sebagai CEO syarikat-syarikat besar. Jadi ini tuntutan. Inilah keperluan-keperluan untuk kita menyediakan guru-guru kita dan menyediakan murid-murid kita untuk pasaran dunia pada masa akan datang. Ingat, selepas ini dia tidak ada sepadan. Bahkan ianya boleh bekerja. Orang yang bekerja di Malaysia tetapi impaknya boleh dirasa di Europe dan sebagainya tanpa mereka meretas sepadan. Cikgu rasa orang ni buang sawit dengan kendaraan sawit. So, sawit tidak menasihatkan dia. Dia baca kutu-kutu pun dia tak buang. Dia walaupun jauh. Jadi orang dekat dengan cikgu ramlang. Jadi dia lah. Okey, sekali cikgu ulang sekali. Jadi tujuan kita ialah untuk kita pastikan kita memenuhi keperluan revolusi industri 4.0. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena akui sekarang ini kita berhadapan dengan norma baru, iaitu kesan daripada pandemik COVID-19. Kita lihat bagaimana PDP kita telah berubah. Kita lihat bagaimana cara kita bekerja telah berubah. Kita melihat bagaimana cara murid kita belajar juga berubah. Murid kita sekarang ini ada yang telah selesa dengan belajar secara online. Mereka tidak ada masalah kalau katakan ianya perlu dilanjutkan dalam konteks yang singkat, bukan lama. Kalau lama dia akan meninggalkan kesan yang baik. Tetapi kalau katakan kita nak adakan kelas tambahan ataupun kita nak adakan bengkel-bengkel dalam secara online, maksudnya ia boleh diadakan dengan begitu saja. Kerana kita telah mempunyai kepakaran, kita telah mempunyai pengetahuan, kita telah didedahkan dan kita juga mengalami perkara yang tuntutan kita untuk memenuhi norma baru pandemik COVID-19 ini. Dan yang ketiga yang paling penting sekali ialah ia merupakan tuntutan negara. Semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan My Digital, iaitu dalam blueprint ekonomi digital, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan kepada kita yang kita ni perlu menyediakan murid-murid kita untuk pasaran akan datang. Untuk masa akan datang. Jadi masa akan datang ini dan pasaran antarabangsa, maka itulah yang perlu kita lakukan sekarang. Jadi dalam plan kita itu, kalau kita lihat dia ada banyak kriteria ini. Tak salah cikgu ada 9. Masa cikgu dulu jadi pengarah DCP ada 11. Tetapi nampak dia telah sempitkan kepada 9. Tetapi merangkumi tuntutan-tuntutan kriteria ataupun memenuhi tuntutan-tuntutan keperluan antarabangsa. Itu yang paling. Jadi apa yang kita lakukan di pusat studio digital ini? Yang pertama, kita akan meningkatkan infrastruktur. Infrastruktur persekitaran untuk kita tingkatkan kandungan PDP dalam bentuk video PDP. Masa cikgu jadi pengarah DSTP, cikgu menggerakkan cikgu Tio. Lepas tu ada satu kumpulan cikgu sukarela yang menggerakkan AYU, Akademik YouTube. Walaupun akademik YouTube itu tidak bernaung di bawah Kementerian Pendidikan secara per se, secara rasmi seperti mana cikgu Tio, tetapi ini merupakan, dan kita ada kumpulan guru yang banyak dalam Microsoft Teams, dalam Google Meet, dalam Google Classroom, dalam eDidik dan sebagainya yang menyediakan video-video PDP, dan video-video PDP ini lah yang telah menyebabkan murid kita kekal belajar. Jadi tujuan kita adakan pusat studio digital ini untuk memastikan video-video PDP ini dapat dihasilkan dengan tuntutan masih lagi mengikut standard SKKNG yang kita ada sekarang ini untuk G2, mana kita ada, tetapi akan diubah nanti. Cikgu sedang
berusaha untuk mengubahnya untuk menjadi dia lebih sempurna insya-Allah. Dan yang ketiga, kita nak jadikan pusat studio digital ini sebagai pusat excellent, di mana kita nak supaya guru-guru setempat ini, guru-guru yang berada di sekitar ini memanfaatkan, mendapat khidmat sokongan, mendapat khidmat nasihat, dan pada masa yang sama juga dapat akses kepada pendidikan digital. Cikgu tak nak dia jadi satu perkara yang bermusim. Kita nak perkara ini berlaku secara berterusan. Maknanya seperti mana pusat kegiatan guru yang dulu, tetapi dia menjadi lebih luas lagi, Itu yang ketiga. Yang keempat, kita nak supaya berlaku perkongsian amalan-amalan yang terbaik seperti Ustaz Ali kata. Kita tahu cikgu-cikgu kita menyediakan video-video, menyediakan bahan pengajaran, menyediakan banyak sumber-sumber pengajaran yang sepatutnya dikongsi seperti mana amalan kita dalam PSC. Apa tuntutan dalam PSC? Antara tuntutan dalam PSC ialah berkongsi amalan-amalan terbaik yang kita lahirkan ataupun yang kita lakukan. Ini sebenarnya yang tidak dibuat. Dan dia cross sepadan. Kalau sekarang ni cikgu perlu dapatkan kebenaran untuk cross balik ke daripada Putrajaya di sini, maka dengan pendidikan digital ni tak perlu. Kerana dia macam tu saja. Dia perlu laluan saja, maka kita telah dapat berinteraksi dengan banyak sekolah-sekolah yang lain. Cikgu pergi sebuah sekolah semalam di Kota Baru. Mengejutkan cikgu. Sekolah itu mempunyai kolaborasi yang sangat hebat. Ada kolaborasi dengan Indonesia, ada kolaborasi dengan Finland, ada kolaborasi dengan Amsterdam, Belanda. Maksudnya dia mengadakan hubungan pengongsian amalan pembelajaran untuk murid-murid dia dengan mengikut subjek matematik, best practices dengan melalui pendidikan digital. Jadi murid-murid dia telah terdedah dengan amalan-amalan best practices bukan saja di Malaysia tetapi juga di antarabangsa. Jadi itu merupakan tujuan kita. Dan kita juga masa cikgu jadi pengarah DSTP dulu, cikgu rasa ianya teruskan, kita cuba membuat satu rakaian portal yang ada sekarang ni, rakaian seperti mana portal PPD Kuala Nerus yang ada, maka kita linkkan dia, kita masukkan dia dalam D5, dan D5 itu menjadi satu gerbang yang besar. Maka portal-portal ini akan dapat dimanfaatkan oleh guru-guru, dapat dimanfaatkan oleh murid-murid, dan pada masa yang sama juga akan dimanfaatkan oleh ibu bapa. Cikgu difahamkan DSTP sedang cuba untuk membuka ID D5 kepada ibu bapa. Dulu cikgu menghadapi cabaran masa kita nak buka itu. Beberapa kali kita cuba selama setahun 3 bulan cikgu berada di sana, kita kurang berjaya. Mungkin kerana pada masa itu tuntutan itu tidak begitu besar. Cukup dengan kita menyediakan satu gerbang ataupun portal platform yang telah kita ada sekarang ini. Tetapi cikgu percaya dengan perkongsian ini kita akan perluaskan gerbang-gerbang portal-portal ini dengan perkongsian amalan-amalan terbaik bukan sahaja di peringkat negeri, di peringkat daerah, tapi di peringkat negeri dan juga di peringkat antarabangsa. Itu merupakan hasrat kita. Dan yang paling penting sekali, ini perkataan dia yang akan digunakan dalam pendidikan digital. Kita nak melahirkan generasi fasih digital. Fasih digital. Nak melahirkan generasi fasih digital. Kita tak nak murid kita, kalau masa cikgu jadi pengarah, cikgu pernah kata, cikgu masih jadi PPD, Ustaz Azharuddin ingat, ada seorang pengetua yang menjadi pengetua di Sungai Buruah, cikgu tak nak sebut nama lah, semua benar. Dia mari jumpa cikgu, cikgu dia kata, macam mana kita nak berikan ibu ni kepada budak orang asli ni? Dia nak buka pun tak boleh. Saya kata beri. Cikgu kata beri. Walaupun dia akan guna ibu tu untuk takat monyet. Kerana seorang ni bila orang tanya, oh dia telah menggunakan ibu tu, kan dia ibu kan buka kan. Maknanya dia letak makanan, mak dia tak. Tetapi sebenarnya apabila cikgu awam, cikgu Mazliani Selepas itu, Cikgu Mazliani telah berjaya melahirkan 2 ataupun 3 orang murid yang cikgu ingat sampai sekarang, sampai ke lulus semua mata pelajaran dan mereka menggunakan komputer dengan baik sekali. Tetapi yang tak sedap sikit ialah
komputer e-book atau e-book yang pertama gosok tu berlaku di Hulu Terengganu. Itu ya. Dan kerosakan tu disebabkan oleh isterinya bermain ibu itu pada waktu malam dan suami dia tak puas hati, dia lekor. Itu cerita semua. Saja seringan. Tapi maksud cikgu, ini hasrat kita. Dan dengan adanya studio ni, maka kita dapat melahirkan generasi yang fasih ni. Tak kira lah usahawi kata kapunyo ke, kata Sentosa ke, di mana saja, di Terengganu ini sepatutnya tidak ada murid yang ketinggalan. Tidak ada murid yang ketinggalan. Mereka boleh belajar dengan seperti mana murid-murid yang berada di bandar. Kita nak rapatkan jurang digital ini. Itu hasrat kita. Dan akhirnya kita kata generasi yang kita lahirkan inilah generasi proses digital. Dan cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada PPD Kuala Nerus kerana telah menjadi PPD yang pertama. Kita beri satu tekan PPD yang pertama di Terengganu untuk membuat pelacaran dan juga mungkin yang pertama di Malaysia juga yang membuat pelacaran secara rasmi. Ini merupakan satu kekuatan dan dengan peruntukan sebanyak 15,000 ini, cikgu tahu ia tidak cukup, tetapi ia sudah memadai untuk memulakan pusat dia studio digital dengan cara asas, dengan cara yang basic. Dan kita ingat dulu masa kita mulakan gerakan untuk cikgu PSS juga kita memula dengan asas, dan akhirnya sekarang ni kita ada versi yang ke 4.0. Dan cikgu lihat itu dalam e-didik kita ada ERPH, daripada ERPH NPT 2.0 kita dah jadi MPG 1.5.0. Cikgu tengok tu dah jadi MPG. Lepas tu orang kata tu apa cikgu tukar? Kata apa? Kalau yang jadi BPP pun tak. Tapi yang paling penting ialah berlaku gerakan. Berlaku gerakan dan gerakan itu bermula di Terengganu. Saya cikgu tidak ada masalah. Cikgu tidak, kerana akhirnya kita meninggalkan impak legasi seperti mana yang cikgu selalukan. Jadi dengan 15,000 ini PPD Kuala Nerus akan membuat 3 perkara yang hebat. Yang pertama, PPD Kuala Nerus akan membuat portal digital yang sendiri. Dan portal digital PPD Kuala Nerus ini, cikgu tanya cikgu Habib tadi, dia akan nama apa? Dia kata setakat ni nama portal digital PPD Kuala Nerus. Cikgu kata dia tukar lah. Kan? Hamid 1.0 ke? Tak kira lah cikgu ijazah. Tak kira, dia kena ada nama. Dia kena ada nama, lepas tu orang lain suka tukar. Dia mungkin jadi, tak kira cikgu tak kira eka kan? Wang Gali, apa namanya, Haji Wang Gali pandai eka. Lepas tu yang kedua, kita akan ada rat buku. Rat buku digital. Yang ni kita bila kita ada rat buku digital ni, kita semua info-info apa maklumat yang kita ada akan letak di situ dan dapat digunakan pada bila-bila masa. Ini merupakan satu perkembangan yang sihat. Dia seperti mana hasrat cikgu di BSTP yang sedang diusahakan. Kerana cikgu tak dapat buat finishing. Sebenarnya ada banyaklah yang cikgu telah mulakan tapi cikgu tak boleh buat finishing. Nanti cikgu akan ulas apa harapan cikgu pada cikgu Nida dan pasukan dia. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan ada channel Cikgu Tube. Ada channel YouTube yang kita panggil sebagai TV Prihati. Tu cikgu tanya tadi, kenapa jadi TV Prihati? Dia kata tu korang itu tak ada jujur ni. Cikgu Amin jawab, sekarang ni telah jadi Kuala Nerus Prihati. Cikgu tak ada masalah. Kekalkan. Ini merupakan trademark Terengganu. Trademark Terengganu. Ada orang Selangor, dia datang di cikgu dekat hebat Terengganu, tapi dipuji pengarah semasa. Tak apalah. Dia kata pengarah, saya pergi ke Terengganu, saya sangat kagum. Dia kata, kerana Terengganu ada semua sekolah dia ada tahun, sekolah dia ada macam tanda, sekolah dia ada bilik-bilik khas, sekolah dia ada trademark, sekolah dia ada simbol. Dan dia kata pengarah hanya buat dalam masa 3 bulan saja dia jadi pengarah. Ini batu berasa sekilas. Dia kata tak apalah. Dia kata semua hebat pengarah. Dia kata, saya kagum. Dia kata 3 bulan dia telah berjaya mengubah Terengganu. Dia kata, yang dia tak tahu yang cikgu bilang pengarah sebelum itu. Itu dah sikit lah kan. Dia tak tahu dia. Lepas tu dia kata pengarah dulu, dia kata mari ke kementerian dia kata. Saya kata dah siapa pengarah dia? Dia kata pengarah PSTP. Dah cikgu jadi ikut nazir kan, dia tak tahu. Jadi saya kata bukan, pemaznah tu dia ada berlopong.
tak tahu cikgu kan. Katakanlah siapa dia potong tapi apalah itu hakikat. Tapi tak ada masalah kerana yang dia akan meneruskan legasi Terengganu. Legasi Terengganu itu maksud. Jadi TV Prihatin ini ialah tuntutan semasa. Kalau kita lihat di BSTP terpaksa menggerakkan TV DJ. Sebelum cikgu menggerakkan dua saluran. Yang pertama cikgu menggerakkan saluran TV OK mula-mula daripada zero. Ambil daripada video Eduweb TV. Maka kita himpunkan, kita buat backflip. Kita sorting, buang video-video yang tak menepati. Maka jadilah TV OK. Lepas tu diteruskan dengan TV Exco pada masa itu dengan channel 61 dan sebagainya. Dan akhirnya dalam proses cikgu nak siapkan TV channel tu, cikgu ditukarkan. Jadi itu bermula dengan cikgu, kita dapat TV. Jadi ini kita akan ada TV Prihatin. Okey, itu merupakan satu keadaan yang sangat hebat yang menjadi. Dan TV Prihatin ini akan memamerkan aktiviti-aktiviti program semasa yang akan dibuat ataupun telah dibuat untuk memamerkan aktiviti-aktiviti. Anda mungkin kita boleh buat sekali-sekala macam webinar ataupun talk show panggil secara live macam ni untuk kita berkongsi pengalaman dan sebagainya. Mungkin kita panggil pengetua usaha dengan kebenaran. Yang paling penting dengan kebenaran untuk berkongsi bagaimana dia buat. Tak boleh buat bagaimana dia mengubah sekolah. Kita contohnya pengetua usaha ni bagus bagian ni. Maka dia bercakap tentang aspek ini. Maka perkongsian pengalaman kepimpinan ini akan menjadi sangat hebat di Kuala Nerus. Itu merupakan hasrat cikgu dan cikgu percaya ia boleh diteruskan. Dan akhirnya pemikiran dia. Cikgu ingat pemikiran dia kalau boleh diambil. Cikgu masa itu cikgu sedang cikgu meninggalkan BSTP. Masa itu cikgu meninggalkan sedang cikgu mengusahakan SPOT. SPOT. Sistem Pendidikan Online Teraduk. Apa yang cikgu masukkan dengan sistem pendidikan teraduk ialah kita menggabungkan media. Kita menggabungkan wacana, alat-alat yang kita ada. Kita ada buku teks. Maka kita ambil buku teks sebagai mula-mula, sebagai basic. Lepas tu daripada buku teks itu katakan kita belajar tajuk yang kita belajar katakan sungai, katakan ataupun paling mudah sekali sejarah kita ambil katakan tapi cikgu 1000 tahun dah ingat 1000 baru. Katakan tak apa, katakan saja. Tapi live ni tidak apalah. Katakan kita ambil Melaka kan. Jadi kita ambil sebahagian daripada buku teks yang ada kaitan Melaka tentang Kesultanan Melaka. Satu, lepas tu kita ada link pula kan dengan menggunakan QR code ke, dengan menggunakan apa saja yang teknologi yang kita ada, kita pun ada video yang berkaitan dengan Melaka. Kan? Jadi maknanya dia boleh kongsi. Bila katakan murid itu membaca, pada masa sama untuk memberi kefahaman kepada murid, maka dia akan tengok video. Dan video itu boleh daripada sumber yang dibenarkan. Tak boleh ambil video tanpa kebenaran. Yang cikgu risau tu ialah video-video itu diambil begitu rupa menyebabkan kita disaman dan sebagainya. Itu video. Lepas tu akhirnya kita pula kaitkan juga pula dengan pentafsiran yang ada. Pentafsiran yang ada atau penilaian yang ada untuk dia selepas dia belajar bab yang kecil itu, maka dia mengukur, dia membuat penilaian kepada dia. Adakah dia telah menguasai pembelajaran itu? Kan? Lepas itu yang keempat, kalau katakan dia tidak dapat menjawab kuis itu atau persoalan itu sepenuhnya, maka ada pengukuhan ataupun ada pemulihan di situ. Jadi ada elemen itu yang menyebabkan murid boleh belajar pada bilik masa digabungkan dalam satu kuartal, yang melibatkan semua perkara. Tapi cikgu ulang sekali lagi, ia mesti mendapat kebenaran. Kerana contohnya buku teks itu ialah hak Kementerian Pendidikan. Jadi masa cikgu tanya PUU, dia kata tidak ada masalah. Selagi dia tu tidak berniaga, itu boleh digunakan. Tetapi video-video itu hak individu itu yang mohon. Dan kita boleh buat video sendiri. Jadi kalau kita ada tu, maksudnya murid kita boleh belajar dengan begitu mudah sekali dan dia tidak ada alasan. Dan dia boleh belajar secara online ataupun mungkin belajar secara offline. Kan? Dia boleh belajar secara offline. Ini harapan cikgu yang cikgu panggil sport.
yang cikgu panggil support. Tetapi cikgu difahamkan pengarah tahu masih lagi meneruskan usaha ini. Dan kalau kita berjaya itu sama taraf kita dengan pembelajaran online Harvard University. Kerana cikgu tengok tu ialah pembelajaran secara online yang dibuat oleh Harvard University. Sekarang ni orang tidak perlu pergi ke Harvard University. Kerana dengan kekangan ni, dia belajar ketika dia daftar sebagai business ni, mula-mula dia akan belajar dengan buku teks ataupun dengan live, dengan pensyarah itu. Dia ada masa kan? Ada masa. Jadi kita boleh kaitkan. Contohnya katakan cikgu di Tok Jiring mengajar subjek matematik. Kita buat live. Jadi siapa yang masuk dengan Google Meet tu, dengan Google Classroom tu, tak ada masalah. Kita benarkan dia pun belajar. Lepas tu kita simpan di situ. Lepas tu kita kaitkan dengan buku teks. Lepas tu kita ambil video-video pengukuhan. Lepas tu kita kaitkan dengan penilaian, pentafsiran. Lepas tu pemulihan ataupun pengukuhan. Jadi, maknanya ia telah teradum dengan begitu hebat sekali dan dia akan mempercepatkan kefahaman murid-murid. Dan akhirnya dia sebenarnya dia akan jadi macam homeschooling. Dan homeschooling ini tidak digunakan di Malaysia. Tetapi murid-murid kita sudah bersih. Kalau katakan dia kita sudah bersih. Kerana kita telah menyediakan platform-platform seperti mana yang cikgu kata. Jadi masa belajar Harvard University ni, Harvard University secara online ni, dia akan bagi jadual, kita masuk, lepas tu kita dengar dia mengajar, lepas tu dia akan bagi buku hanya chapter tu saja, lepas tu dia akan bagi video-video yang berkaitan. Dia tak bagi video, dia bagi link video tu untuk lihat. Kan? Dan daripada video-video itu ialah pentafsiran. Dan akhirnya ialah pengukuhan dan sebagainya. Jadi cikgu minta kita Haji Wan Zuhaidi supaya boleh buat tu, kalau boleh di Kuala Nerus dulu, kerana kita hari ini kita menggalakkan penyebaran ilmu yang telah wujud di PPD Kuala Nerus ini dengan hebat sekali. Dan nak tekan nama ni, Pusat Studio Digital Kuala Nerus. Kita ada dah nama. Tak apalah, nak tekan setakat ni cikgu, dengan ini cikgu merasmikan Pusat Studio Digital Kuala Nerus, iaitu PPD Kuala Nerus Penggerak Digital Negeri Terengganu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengukuhan hargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Safudin, Ketua Nazir Sekolah, Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia atas kesudian menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan Majlis Perasmian Studio Digital PPD Kuala Nerus pada kali ini. Tuan yang berbahagia, dengan berakhirnya ucapan dan majlis perasmian sebentar tadi, sebagai sekadar di sini pertemuan dan pertemuan kita pada kali ini di halaman yang begitu indah ini dalam program perasmian studio digital PPD Kuala Nerus. Justru kalungan cepat berkasih kepada semua yang tidak dalam jari dan menyempurnakannya. Akhirnya bicara merdu bertingkah, alur suara kadang tak sedang tersilapkan. Anda terlanjur berbicara serendah hati, kemaafan diminta. Jumpa lagi di kesempatan semoga pertemuan dan kita pada kali ini sentiasa dalam penggang rahmat dan kasih sayang serta membayung kasih sayang daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya dijemput dan berkaitan dengan berbahagia Tuan Haji Safudin bin Nadia di Husin, Ketua Nazir Sekolah, Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia, diiringi oleh para tetamu undangan, diiringi oleh para tamu undangan meninggalkan pentas acara menuju ke studio digital di bawah. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan
secangkir kopi dan juga menjawab setinggal hidangan yang telah disediakan. InsyaAllah kita bersilaturahim sambil jamu hidangan di lobi PGG. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sama-sama. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan syahadat tahniah kepada PPG Kuala Lurus di atas perasmian pusat studio digital Kuala Lurus pada pagi ini, dan cikgu merakamkan juta terima kasih juga kepada Yayasan Tun Sri dan juga DSTP Kementerian Pendidikan kerana telah bersama-sama
kerjasama dan Yayasan Tun Sri Ram telah menyediakan makan kepada 20 makiji melalui PSTP pendidikan dan PPD Lurus telah pilih untuk tujuan tersebut. Dan hari ini ada 3 perkara yang berlaku di sini selain pada perasmian stasiun kita. Yang pertama ialah perasmian portal PPD Kuala Lurus. Itu yang pertama. Yang kedua ialah rak buku PPD Kuala Lurus. Dan yang ketiga ialah tim pelajaran TV kreatif. Untuk ini merupakan usaha yang sangat hebat, pemikiran yang sangat hebat daripada seorang ketua iaitu Deputi Kuala Lurus Cikgu Hamid Hidayah yang telah mendepani cabaran-cabaran nombor baru dan dia diperlukan untuk melahirkan pendidikan digital seperti mana yang dihasratkan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi Cikgu ambil kesempatan sini juga merakamkan jutaan terima kasih kepada CPN yang bagi Tuan Haji Mustahawi Saleh di malam perancangan urusan LPG KPPSP yang telah bersama Cikgu ini. InsyaAllah kita mengharapkan usaha ini akan terus melakukan program-program aktiviti yang memanfaatkan guru-guru di sekitar ini dan juga memanfaatkan murid-murid dan juga hasrat kita akhirnya melahirkan generasi yang fasih digital seperti mana yang dikendaki oleh Kementerian. Jadi syabas datangnya. Okey. Yang mau sekali dengan yang mau sekali. Okey. Minum dulu. Okey. Jom minum tak? Yang buat DIY ini. DIY.